Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Uh, InsyaAllah hari ini kita akan mulakan siri yang pertama untuk syarahan ilmu mantik, kitab Idahul Mubham oleh Syekh Ahmad Ad-Damanhuri yang merupakan syarah ke atas matan Sulam Munawwarah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-mulhimi lis-sawabi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-natiqi bil hikmah wa faslil khitabi. وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان على الدوام. وبعد فيقول الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة شمس الملة والدين أحمد الدمنهوري بلغه الله الآمال ورزقه التوفيق في الأقوال والأفعال. قد سألني بعض الطلبة المبتدئين أن أشرح سلم المنطق شرحا يكون في غاية اللين وأن لا أزيد على حل ألفاظه ليظفر بفهم معناه من هو من حفاظه، فأجبته لذلك مستعينا بالقادر المالك، وسميته بإيضاح المبهم من معاني السلم طالبا من السميع البصير أن ينفع به كما نفع بأصله إنه على ذلك قدير. Baik, ini merupakan mukadimah bagi Syekh Ahmad Ad-Damanhuri, mukadimah kepada syarahnya. Katanya apa? Dimulakan dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian salawat ke atas Nabi Muhammad dan keluarga serta para sahabat baginda. Seterusnya, apa kata Syekh Ahmad? Syekh Ahmad mengharapkan Allah Ta'ala akan menyampaikan cita-citanya dan memberikan rezeki berbentuk taufik pada perkataan dan perbuatan. Katanya qad sa'alani ba'du talabatil mubtadi'in, telah meminta sebahagian pelajar-pelajar yang baharu yang mula hendak belajar ilmu mantik an asyraha, supaya aku syarahkan matan sulam. Syarhan yakunu fi ghayatil layini, satu syarah yang mana syarah tersebut ringkas sahaja, mudah sahaja, bukan syarah yang panjang lebar sampai susah nak faham. Wa an la azida ala halli alfazihi, yang tidaklah dalam syarah itu melangkaui, melebihi daripada sekadar merungkaikan lafaz-lafaz matan sahaja. Tidak lebih daripada itu, sekadar nak menghuraikan lafaz-lafaz matan sahaja. Kerana dalam matan sulam ini ada lafaz-lafaz yang mubham, yang kurang difahami. Jadi Syekh Ahmad Ad-Damanhuri cuma menghuraikan, merungkaikan makna lafaz sahaja. Liyazfara bifahmi maknahu, supaya dapatlah menguasai, memahami makna matan tadi, man huwa min huffazihi, oleh pelajar-pelajar yang menghafalnya. Fa'ajabtuhu, maka aku pun terimalah permintaan mereka itu, permintaan pelajar tu. Fa'ajabtuhu, aku pun terimalah permintaan pelajar tu, musta'inan, dalam keadaan aku meminta pertolongan dengan Allah yang Al-Qadir Al-Malik, yang maha berkuasa dan juga maha memiliki segala-galanya. Wa sammaituhu, dan aku namakan
syarah ini dengan nama Idah Mubham min Ma'ani Sulam. Nama kitabnya. Taliban, aku bermohon, dalam keadaan aku memohon, minas sami'il basir, daripada Allah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat, an yanfa'a bihi, supaya dapatlah memberi manfaat dengannya, dengan syarah itu, kama nafa'a, sebagaimana telah memberi manfaat bi aslihi, dengan matan itu, dengan matan sulam ni. Aku mohon pada Allah supaya syarah yang aku buat ni memberi manfaat sebagaimana matannya itu juga memberi manfaat. Innahu ala zalika qadir, sesungguhnya Allah Taala itu atas memperkenankan doa itu qadirun, maha berkuasa. Qala rahimahullahu taala, berkata rahimahullahu taala, iaitu berkata Syekh Sahibul Matan, Al-Akhdari. Siapa Sahibul Matan? Iaitu Syekh Al-Akhdari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkashifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladzi qad akhraja, Tuhan yang sesungguhnya telah mengeluarkan, iaitu azhara, nataijal fikri, natijah-natijah fikiran, li arbabil hija, bagi orang yang memiliki akal, wa hatta anhum bisama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkashifah. Dan wahatta wa azala, dan telah menghilangkan daripada mereka, daripada arbabil hija, daripada orang yang memiliki akal itu, iaitu min sama'il akli, min aklihim kasam, daripada akal arbabil hija itu, yang mana akal mereka itu seumpama langit. Apa yang dihilangkan? Kulla hijabin, menghilangkan setiap hijab. Hijab apa? Min sahabil jahli, yang berbentuk kejahilan, yang seumpama awan. Hatta badat, hingga jelaslah bagi mereka, bagi siapa? Bagi arbabul hija, bagi arbabul hija tadi, iaitu syumusul ma'rifah, jelaslah ma'rifah, pengetahuan yang seumpama mentari. Ra'au muqaddaratiha munkashifah, telah mereka lihat, melihatlah mereka muqaddaratiha, apa, kepulan-kepulan asap itu, ataupun benda yang menutupi itu, muqaddarat itu, munkashifah, hilang. Baik, dalam matan ni nanti disyarahkan oleh Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Cuba kita lihat dalam matan ini ada 3 perumpamaan yang dibuat oleh Syekh Al-Akhdari. Yang pertama, akal ini seumpama langit, kejahilan itu seumpama awan, manakala makrifat itu seumpama matahari. Baik, kita lihat terus apa syarah Syekh Ahmad Damanhuri. Aqulu, selepas bismillah, terus dengan alhamdulillah. Aqulu, kata Syekh Ahmad Ad-Damanhuri ketika beliau mensyarahkan muqaddimah, katanya alhamdu itu pada bahasa lughatan adalah ats-tsana'u bil kalami 'alal mahmud bi jamili sifatihi, iaitu pujian melalui kata-kata. Kerana pujian ini ada pelbagai, ada pujian melalui kata-kata, ada pujian melalui fa'il dan sebagainya. Jadi alhamdu itu adalah pujian melalui kata-kata, bil kalami 'alal mahmud, atas yang dipuji. Bi jamili sifatihi, kerana keelokan sifatnya. Itu dari segi bahasa. Alhamdu dari segi bahasa. Bi jamili sifatihi, kerana keelokan sifatnya. Pujian dengan kata-kata atas ataupun ke atas yang dipuji, dengan kerana keelokan kecantikan sifatnya. Ini dari segi bahasa.
Manakala dari segi uruf ataupun dari segi istilah, wa urfan fi'lun yunabbi'u an ta'zimil mun'imi. Tadi kalau dari segi bahasa, dia adalah pujian dalam bentuk kata-kata. Kalau dari segi uruf istilah, alhamdu itu adalah satu perbuatan. Bila perbuatan lebih umum daripada sekadar memuji dengan kata-kata. Apa katanya? Fa'lun yunabbi'u an ta'zimil mun'imi. Itu satu tindakan, satu perbuatan, sama ada uh, dalam bentuk kata-kata atau bukan kata-kata, yang timbul, yang terhasil yunabbi'u an ta'zim, daripada mentakzim, mengagungkan al-mun'imi, pemberi nikmat. Bisababi in'amihi, dengan sebab in'amihi. In'amihi ni maksudnya i'ta'un ni'mah, dengan sebab pemberian nikmat, alal hamidi aw ghairihi, ke atas yang memuji itu ataupun ke atas orang lain. Itu makna alhamdu dari segi uruf, iaitu satu perbuatan yang timbul daripada mentakzimkan pemberi nikmat. Maksudnya mentakzimkan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Tak kira perbuatan tersebut dalam bentuk ucapan syukur, alhamdulillah, ataupun dalam bentuk solat ke ataupun sujud syukur ke dan sebagainya. Bisababi in'amihi, dengan sebab nikmat yang dikurniakan, nikmatnya, pemberian nikmatnya itu, ke atas orang yang memuji tadi atau ke atas orang lain. Itu makna alhamdu dari segi urfan, dari segi istilah. Wasyukru lughatan. Kemudian masuk pula perbahasan tentang syukur. Dan syukur pula dari segi bahasa ialah huwa alhamdu istilahan. Alhamdu istilahan ataupun urfan tadi, itu adalah maksud alhamdu istilahan tadi ataupun urfan tadi adalah syukur pada segi bahasa. Huwa alhamdu istilahan ma'a ibdali alhamidi bisyakiri. Cuma kita tukarkan perkataan alhamidi itu dengan perkataan alhamid dengan perkataan asyakir. Maksudnya, syukur dari segi bahasa ialah fa'lun yunabbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'ami ala syakiri aw ghairihi. Itu syukur dari segi bahasa. Wa urfan, manakala syukur dari segi istilah ataupun uruf ialah sarful abdi jami'a ma an'amallahu ta'ala bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlihi, iaitu mengendalikan, menggunakan seseorang hamba itu setiap jami' ma an'amallahu ta'ala bihi, setiap apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengannya ke atasnya, ila ma khuliqa li ajlihi, kepada apa tujuan diciptakan perkara tersebut. Contohnya, apabila seseorang itu ada telinga, ada mata, apakah tujuan mata dan telinga itu diciptakan? Jadi, syukur dari segi uruf di sini ialah apabila seseorang hamba itu menggunakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah mengikut apa tujuan nikmat tadi itu diciptakan. Untuk tujuan apa? Li ajlihi. Untuk tujuan apa? Tujuan apa diciptakan nikmat tersebut? Itulah maksud syukur dari segi uruf atau istilah. Wa tahqiqul kalam 'alal basmalah, dan uraian yang lebih panjang, yang lebih tahqiq, yang lebih dalam tentang basmalah, walhamdalah, wasyukr wal madh, lughatan wa urfan, syukur, pujian, hamdalah dari segi bahasa dan uruf, wan nisbah baina thalathah, dan hubungan di antara tiga-tiga tadi ni, fi risalatina,
ada terdapat dalam risalah yang kami tulis, Kashful Litham, kata Syekh Ahmad Damahuri. Dia ada tulis satu kitab namanya Kashful Litham an Muqaddaratil Afham. Ini nama kitab yang membahaskan tentang basmalah, hamdalah dan sebagainya. Wallahu, dan Allah, alhamdulillah, Allah itu adalah alamun ala dzatil wajibul wujud. Ini jelas. Wa akhraja bimakna azhara. Alhamdulillahilladzi qad akhraja. Akhraja dengan makna azhara, telah jelaslah, menjelaskan, memperjelaskan. Wa nataiju, jamak natijah. Nataij jamak daripada natijah. Natijatan, nataij. Wahya al-qadiyah al-lazimah li muqaddimataini. Natijah ini adalah satu qadiyah, satu pernyataan yang lazim bagi dua muqaddimah. Apabila ada dua muqaddimah, maka akan muqaddimah yang mana muqaddimah tersebut mengikut syarat yang tertentu bagi sesuatu syakal yang nanti akan dibahas di penghujung perbahasan ilmu mantik ini, bahasan berkaitan dengan qiyas, yang mana natijah ini akan terhasil daripada dua muqaddimah. Qadiyah ini adalah natijah itu adalah satu qadiyah, iaitu natijah ataupun kesimpulan adalah satu qadiyah, satu pernyataan yang melazimi, terhasil daripada dua muqaddimah, dua premis. Seperti mana? Seperti kal-alami hadisun, seperti pernyataan al-alam al-hadis. Al-alam al-hadis ini adalah natijah, adalah kesimpulan. Bagaimana kesimpulan terhasil? Al-lazimah, dia adalah satu qadiyah. Al-alam al-hadis adalah satu qadiyah yang merupakan natijah, kesimpulan. Al-lazimatu, yang lazim, liqaulina al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Ada dua pernyataan, dua muqaddimah. Muqaddimah sughra, al-alam mutaghayyir, wa kullu mutaghayyirin hadith, itu adalah muqaddimah sughra atau muqaddimah sughra. Di mana apabila dua muqaddimah digabungkan, dibuangkan al-hadul awsat, mutaghayyir dibuangkan, dia akan jadi natijah dia al-alam hadithun, alam ini baharu. Muqaddimah yang pertama, al-alam mutaghayyir, alam berubah-ubah, wa kullu mutaghayyirin hadithun, dan setiap yang berubah-ubah itu adalah baharu. Maka natijah dia al-alam hadithun. Natijah al-alam hadithun ini adalah merupakan qadiyatu al-lazimatu, adalah qadiyah yang lazim bagi dua muqaddimah. Apa dia? Muqaddimah pertama al-alam mutaghayyir, muqaddimah kedua wa kullu mutaghayyirin hadithun. Itu maksud natijah. Natijah itu keputusan ataupun kesimpulan. Wal fikru harakatun nafsi fil ma'kulat. Kemudian berfikir itu pula adalah pergerakan ataupun dinamika jiwa terhadap al-ma'kulat, terhadap perkara yang makulat. Wa harakatuha harakatun nafsi fil mahsusat, dipanggil sebagai takhyilun. Jadi dua ya. Yang pertama takhyil, yang al-fikr, yang kedua at-takhyil. Al-fikr itu adalah pergerakan jiwa terhadap makulat, manakala pergerakan jiwa terhadap mahsusat dipanggil sebagai takhyil, khayalan ataupun imajinasi. Imajinasi orang panggil. Dia tak panggil berfikir. Contoh, orang yang nak menciptakan suatu kenderaan kan, dia mengimajinasikan benda yang dah wujud. Roda, benda asalnya dah memang ada roda. Kemudian diimajinasikan bagaimana roda ini nak diletakkan di atasnya satu benda yang boleh orang duduk atasnya, untuk dijadikan sebagai kenderaan. Itu dipanggil tindakan berfikir yang begini dipanggil sebagai harakatun nafsi fil mahsusat. Ini dipanggil takhyil, imajinasi. Adapun
pergerakan jiwa terhadap makkulat. Makkulat ini dia bergerak, berfikir terhadap perkara-perkara yang uh, bukan boleh dilihat dan bukan boleh didengar, tapi dia sekadar boleh difikir sahaja. Pergerakan begini dipanggil sebagai harakatun nafsi fil makkulat. Ini dipanggil sebagai berfikir. Baik, itu perbezaan di antara berfikir dengan menghayalkan ataupun berimajinasi. Wal arbab jamak rab. Arbab maksudnya jamak rab, wal muradu huna as-sahib, iaitu pemilik yang memiliki. Wal hija al-aqlu wa huwa maksur. Lafaz hija ni didatangkan dalam bentuk alif maksurah, hujung dia tu alif maksurah. Wa ma'nal bait alhamdulillah alladhi azhara li arbabil uqul nataija afkarihim wa fi dhikrin nataij bara'atu istihlal. Makna bait yang pertama ini ialah segala puji bagi Allah, Tuhan yang menzahirkan bagi orang yang memiliki akal akan kesimpulan fikiran mereka. Bila mereka berfikir, akan terhasillah kesimpulan daripada apa yang mereka fikirkan itu. Wa fi dzikrin nataij, dan pada menyebutkan perkataan nataij, bara'atul istihlal, Allah merupakan suatu bentuk pernyataan di permulaan kitab yang cantik. Kenapa? Kerana perbahasan ilmu mantik ni nanti akan sampai kepada perbahasan tentang kias. Itu penghujung dia. Di mana dalam itu ada perbahasan kias, itulah penghujung perbahasan mantik yang akan menghasilkan kesimpulan ataupun natijah. Bagaimana kita nak mendapatkan suatu kesimpulan bagi sesuatu pernyataan. Apakah sesuatu pernyataan itu benar ataupun salah. Jadi bila disebut perkataan natijah, jamaknya nataij, di permulaan ataupun muqaddimah kitab, ini merupakan satu bentuk bara'atul istihlal. Dalam ilmu balaghah, satu bentuk permulaan awal penulisan yang menarik. Di mana dalam penulisan, di awal penulisan sudah menunjukkan matlamat kitab itu dikarang. Wa fil baiti soalan. Kemudian dalam bait yang pertama ini soalan, ada dua soalan. Al-awwal, lima hamida bil jumlatil ismiyah. Kerana apakah memuji dengan jumlah ismiyah? Kerana apakah hamida bil jumlatil ismiyah? Kerana apa? Alhamdulillah. Kenapa diguna alhamdulillahillazi qad akhraja? Mengapakah pengarang matan sulam iaitu Syekh Al-Akhdari memuji Allah Ta'ala menggunakan jumlah ismiyah? Walam yahmad bil fi'liyah, tidak memuji menggunakan jumlah fi'liyah. Soalan pertama. Wathani, lima qaddama alhamdu ala Allahi. Kenapa didahulukan lafaz alhamdu atas lafaz Allah? Ma'a anna taqdimal ismi al-karim ahammu. Sedangkan kalau dahulukan lafaz Allah itu lebih utama. Wal jawab anil awal, jawab daripada soalan yang pertama, kenapakah menggunakan jumlah ismiyah, tak guna jumlah fi'liyah? Katanya apa? Annahu hamdul maula li dhatihi. Menggunakan jumlah ismiyah ini adalah merupakan cara Allah Ta'ala sendiri memuji bagi zatnya. Alhamdulillah. Lafaz alhamdulillah itu adalah lafaz yang Allah Ta'ala sendiri gunakan bagi memuji zatnya. Annahu hamdul maula li dhatihi. Wa dhatuhu subhanah thabitatun. Dan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu thabitah, sabit lagi, mustamirrah, kekal. Fanasabal hamdu, maka munasabahlah memuji bil jumlah ad-dalati ala thabati wad dawam. Wahya jumlah ismiyah, maka yang munasabah, yang lebih sesuailah untuk memuji Allah Ta'ala itu menggunakan jumlah yang menunjukkan atas sabit dan juga kekalnya.
wahya jumlah al-ismiyah. Yang demikian itu adalah dengan menggunakan jumlah ismiyah. Baik. Wa anitsani, dan jawapan daripada soalan yang kedua, bi annal maqam maqamul hamdi, kedudukan di sini adalah pada kedudukan pujian. Ini tadi dia soal kenapakah didahulukan alhamdu ke atas lafaz Allah. Kenapa tak didahulukan lafaz Allah ke atas lafaz alhamdu? Jawapannya, kedudukan di sini adalah kedudukan memuji. Wa in kana zikrullah ahammu fi nafsihi, sekalipun menyebutkan lafaz Allah itu lebih utama, faqaddamat al-ahamiyah al-aridah 'ala al-ahamiyati dzatiyah, maka mendahulukan al-ahamiyah al-aridah iaitu alhamdu 'ala al-ahamiyati dzatiyah iaitu lafaz Allah. Alhamdu itu mendahului lafaz Allah, mura'atun lil balaghah, kerana nak meraihkan bagi kaedah balaghah, allati hiya mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Ini merupakan satu kaedah balaghah, iaitu hendaklah ditatbikkan, dipraktikkan suatu perkataan, suatu ucapan itu li muqtadal hal, mengikut situasi keadaan. Qauluhu wa hatta, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta an, masuk kepada bait yang kedua, wa hatta bimakna azalah. Wa hatta anhum min sama'il aqli, wa hatta anhum min sama'il aqli, dan telah menghilangkan. Wa hatta ni, wa hatta ataf kepada akhraja. Wa hatta, selepas Allah Ta'ala memuji Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala akhraja nataijal fikri, wa hatta, dan Allah Ta'ala juga menghilangkan anhum, daripada mereka. Wa hatta anhum, anhum daripada mereka, mereka iaitu arbabul hijah. Wa hatta anhum min sama'il aqli, iaitu Allah Ta'ala menghilangkan daripada mereka. Hatta bermakna azala, bermakna azala, iaitu menghilangkan. Anhum, daripada mereka, daripada arbabul hijah. Wa min fi qawlihi min sama'il aqli bermakna an, wa hiya wa majruruha badal mimma qablahu. Apa makna dia? Kita tengok pada matan. Katanya apa? Wa hatta anhum min sama'il aqli. Min, bagi kalimah min sama'il aqli dengan makna an, iaitu an sama'il aqli. Wahia, iaitu lafaz an. Wa majruruha sama'il aqli badalun mimma qablahu, adalah merupakan badal. Min sama'il aqli, badal daripada perkataan mimma qablahu, iaitu anhum. Wa hatta anhum min sama'il aqli, min sama'il aqli badal daripada anhum. Ay azala an aqlihim alladhi huwa kasama. Itu maksud dia, iaitu menghilangkan daripada akal mereka, alladhi huwa, yang mana akal mereka itu seumpama langit. Bijami'i kauna kulli minhuma, di mana terhimpun kauni kulli minhuma, keadaan setiap daripada salah satu daripada kedua-duanya, iaitu akal dan langit itu, mahallan litulu'il kawakib, sebagai tempat untuk terbitnya bintang. Fal kawakibul aqli maknawiyah, bintang akal itu adalah berbentuk maknawi. Wahiyal ma'ani wal asrar, bintang akal itu adalah makna-makna yang tersembunyi dan rahsia-rahsia. Wa kawakibus sama' hissiyah, sedangkan bintang bagi langit itu adalah
berbentuk hisi yang boleh dilihat dan boleh dilihat, boleh nampak dengan mata. Itu bintang di langit dalam bentuk hisi yang boleh dirasa, dilihat. Wal aslu min aklin kas-sama, dan asalnya adalah min aklin kas-sama. Sama'ul akli asalnya adalah daripada perkataan min aklin kas-sama. Kemudian fahuzifat adatut tashbih, dibuang perkataan ka, itu perkataan adatut tashbih ka. Wa udhifal musyabbahu bihi lil musyabbah bih ba'da taqdimihi alaihi. Kemudian diidhafatkan musyabbahu bih bagi musyabbahnya ba'da taqdimihi alaihi, selepas ditakdimkan, maksudnya diletakkan lafaz sama itu di depan, al-aqlu itu di belakang, jadilah samaul aqli. Wa hadzal amal, amal yang seumpama ini, amal ini dalam ilmu balaghah, jarin fi qawlihi min sahabil jahli, berlaku juga pada kata Nazim dalam baitnya min sahabil jahli. Amal seumpama ini iaitu seumpama huzifatil adatut tashbih, dihazafkan adat tashbih, wa udhifal musyabbahu bihi lil musyabbah ba'da taqdimihi. Ini semua dalam ilmu balaghah. Cara-cara begini ni dalam ilmu balaghah digunakan juga sebagaimana digunakan pada lafaz samaul aqli, digunakan juga dalam sahabul jahli. Jadi kita buat juga sahabul jahli itu asalnya adalah al-jahlu kas-sahab. Kemudian dibuangkan ka, adatut tashbih. Kemudian udhifal musyabbahu bih, diidhafatkan musyabbahu bih, iaitu sahab itu dijadikan mudhaf ilaih, ditakdimkan al-jahlu tu di depan, diletak sahab tu di belakang. Jadilah diletakkan jahlu tu asalnya al-jahlu kas-sahab. Jadi dibuanglah ka tu, kemudian dipindahkan sahab itu ke depan, kemudian jahlu tu diletak di belakang. Jadilah sahabul jahli. Iza asluhu min jahli kas-sahab, fa fu'ila bihi ma taqaddama, maka diperlakukanlah dengan lafaz sahabul jahli ini sebagaimana yang terdahulu. Itu huzifatu adatut tashbih sampai habis. Wal jami' baina al-jahlu alladhi huwa adamul ilmi bi syai' was sahab kaunu kullu minhuma hailan. Apakah yang menyamakan, menghimpunkan di antara as-sahab wal jahlu ni? Yang menghimpunkan dari segi makna al-jahlu dan sahab ni adalah adamul ilmu bi syai', was sahab kaunu kullu minhuma adalah hailan. Kedua-duanya itu menutup. Kejahilan itu menutup pengetahuan, begitu juga awan itu menutup, kita tak nampak apa yang ada di atas. Wa ma'nal bait wa hatta an uqulihim allati hiya kas-sama' kulla hijabin ay ha'il minal jahli alladhi huwa kas-sahab. Makna daripada bait yang kedua ini ialah wa hatta, dan menghilangkan, an uqulihim allati hiya kas-sama', iaitu Allah Taala menghilangkan daripada akal mereka, yang mana akal ini seumpama langit. Allati hiya kas-sama'i, apa yang dihilangkan? Kulla hijabin, setiap hijab yang menutupi, ay ha'il, iaitu yang menutup, minal jahli, berbentuk kejahilan, alladhi huwa kas-sahab, di mana kejahilan ini seumpama awan yang menutup. Wa fi hadzal bait soalan, pada bait yang kedua ini ada dua soalan. Al-awwal atfuhat ala akhraja min ayu qabil, dari segi apakah diatafkan hatta ini atas akhraja. Al-thani, kemudian yang kedua, annal jahlu amrun adami, katanya al-jahlu ini adalah amrun adami, bukan amrun wujudi. Was sahabu amrun wujudi, sahab ini amrun wujudi.
wala yasihhu tashbihul adami bil wujudi, maka tidak sahlah nak mentashbihkan amrun adami kepada amrun wujudi. Wal jawabu 'ala al-awwal annahu min qabil atfu sabab 'ala al-musabbab. Dia ataf ni ada beberapa tujuan, ada beberapa jenis ataf. Di antaranya adalah ataf sebab 'ala al-musabbab. Jadi ataf akhraja hatta ala akhraja ni adalah ataf sebab ala al-musabbib musabbab. Lianna izalatul hijab sebab fi izharin nata'ij. Hilangnya hijab adalah merupakan sebab pada zahirnya natijah. Jadi di sini bentuk ataf hatta ke atas akhraja adalah merupakan ataf sebab atas musabbab. Hatta itu merupakan sebab, manakala akhraja itu merupakan musabbab. Kenapa? Kerana hilangnya hijab adalah merupakan sebab bagi izharun nata'ij. Kemudian jawab pada soalan yang kedua. Apa soalan yang kedua? Dia kata annal jahla amrun adami. Jahil itu amrun adami. Sahab itu amrun wujudi. Mana boleh nak tashbihkan amrun wujudi pada amrun adami. Wa anitsani, dan jawab soalan yang kedua tadi. Apa dia? Bi annal jahla kama yuqalu fihi adamul ilmi bisyai'. Yuqalu fihi idraku syai' ala khilafi ma huwa bihi. Falam yakun adamiyan fasahhat tashbih. Apa dia? Bi annal jahla kama yuqalu fihi, kejahilan sebagaimana yang dikatakan padanya, maksudnya bagaimana yang diterangkan, yang difahamilah makna kejahilan itu. Apa dia? Adamul ilmi bi syai', itu makna jahil. Itu makna yang pertama. Kalau kita faham makna jahil dengan makna yang pertama, adamul ilmi bi syai', ini dipanggil amrun adami ataupun dipanggil sifat salbiyah. Kalau dalam ilmu tauhid dia panggil sifat salbiyah. Dipanggil ma'dum, amrun adami. Yuqalu fi, sedangkan boleh juga dikatakan al-jahlu itu bukan dengan makna adamul ilm bi syai'. Kalau dikatakan al-jahlu itu adalah adamul ilm bi syai', ini dengan makna amrun adami. Tapi ada satu lagi ta'rif ataupun kefahaman bagi makna jahil. Apa dia? Idraku syai' ala khilafi ma huwa bihi. Kalau difahamkan makna jahil itu adalah idrak, memahami sesuatu, ala khilaf ma huwa bihi, bersalahan dengan yang sebenarnya. Kalau jahil itu difaham makna begini, falam yakun adamian, maka jahil itu bukan amrun adami tapi amrun wujudi juga. Fasahhat tashbih, maka sahlah nak jadikan dia sebagai tashbih. Sahlah nak tashbihkan al-jahlu itu dengan sahab. Kerana sahab amrun wujudi, jahil juga amrun wujudi. Wa qawluhu hatta badat ay zaharat ghayatun lil hatti. Dan perkataan hatta badat itu, iaitu hatta zaharat, ini merupakan ghayah bagi lil hatti, iaitu azala. Apa tujuan? Ghayah bagi azalatul hijab, ataupun wa hatta anhum min sama'il akli kullah hijab. Bila azalal hijab, hattal hijab, apa tujuan dia? Itu supaya zaharat. Supaya zaharat. Hatta badat, supaya zaharat syumusul ma'rifah, supaya terzahirlah pengetahuan. Wa qawluhu syumusul ma'rifah ay ma'rifah kasyumus. Dan katanya dalam matan ay syumusul ma'rifah, maksudnya apa dia? Ma'rifah itu seumpama mentari. Fa fu'ila bihi ma taqaddama. Ini pun sama juga sebagaimana yang jelaskan tadi dalam ilmu balaghah. Dihazaf ka, kemudian ditakdimkan musyabbahu bih ala musyabbah.
wal mukhaddaratu al-mustatirat li'annal khidr ma'nahu as-satr. Mukhaddarat itu maknanya al-mustatirat, sesuatu yang menutupi, yang menghalang daripada kita melihat yang di sebelah. Tak kiralah asap ke apa semua, itu dipanggil mukhaddirat. Li'annal khidr ma'nahu as-satr. Kerana khidr tu maknanya maksudnya yang menghalang, yang menutupi. Munkashifah, apabila sesuatu yang menutupi itu hilang, maka terlihatlah zahirlah apa yang di sebelah. Wal maksud minal bait dan maksud daripada bait yang ketiga ini ialah intiha zawalul hujubi. Kerana berakhirnya singkapan hijab itu daripada akal adalah dengan zahirnya syumusul ma'arif allati kanat mustatiratun, yang mana pengetahuan-pengetahuan ataupun makrifah-makrifah tadi itu tersembunyi, tertutup, lidiqqatiha, kerana ia terlalu terlalu diqqah, terlalu halus. Maksudnya dia kata apa? Intiha zawalul hujubi. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sama'il jahl, kulla hijab min sama'il jahli. Berakhir intiha. Intiha itu maksudnya berakhirlah penyingkapan hijab itu daripada akal mereka, iaitu akal arbabil hijab adalah dengan zahirnya mentari makrifat. Allati kanat, yang adalah mustatiratun, mentari makrifat tadi itu tersembunyi, lidiqatiha, kerana ia terlalu halus, terlalu orang kata terlalu sukar. Dia kena disingkap secara perlahan-lahan sampai akhir, sehingga berakhir singkapan itu, maka nampaklah mentari makrifat itu ataupun kebenaran itu. Wa fi hadzal bait soalan, dan pada bait ini ada dua soalan. Anal bait al-awwal yughni anhu. Ini dia nak cerita tentang 3 bait yang terawal tadi. 3 bait yang terawal, di mana dia kata annal bait awal yughni anhu. Bait yang pertama tu tak payah ada pun tak apa, dia kata. Thani kanal aula ba'da an waqa'a minhu dzakarahu an yadhkurul awwal bi janbihi aw yadhkuruhu bi janbil awwal li kauni kullu minhuma musabbiban an izalatil hujubi. Yang pertama dia kata bait awal tu tak payah ada pun tak apa. Dan yang kedua dia kata apa? Adalah lebih utama ba'da an waqa'a minhu dzakarahu an yadhkurul awwal bi janbihi. Dia kata adalah lebih utama ba'da an waqa'a minhu dzakarahu an yadhkura al-awwalu bi janbihi. Adalah lebih baik kalau kita nak letakkan bait yang ketiga ni, lebih utama kalau kita nak letak juga bait yang ketiga ni pula, letaklah bait yang pertama itu selepas bait yang ketiga. Au yadhkuruhu bi jambil awal, ataupun letaklah bait yang ketiga ini pada bait bersebelahan dengan bait yang pertama. Lepas bait yang pertama. Likauni kullu minhuma musabbiban an izalatil hijab. Kerana setiap satu daripada kedua-duanya itu adalah merupakan sebab daripada izalatul hijab. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijab min sama'il aqli. Kerana bait yang pertama dan bait yang ketiga adalah merupakan sebab kepada izalatul hijab pada bait yang kedua. Itu katanya. Itulah maksud dia. Maksudnya bait pertama tu tak ada pun tak apa. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua dia kata adalah lebih utama kalau bait yang ketiga nak diletakkan, letaklah bait yang pertama itu selepas
bait yang ketiga. Ataupun bait ketiga ni letak selepas bait yang pertama. Maksudnya bait pertama dan ketiga ni kena letak sekali. Sebab bait pertama dan bait yang ketiga menjadi sebab kepada bait yang kedua. Wal jawabu anil awal, jawab yang pada soalan yang pertama, yang dikatakan lebih baiklah bait yang pertama ni tak payah ada. Apa dia? Anna nataij fil baitil awal a'ammu. Katanya apa? Natijah pada bait yang pertama lebih umum min an takuna ba'idah masturah bisababi diqqatiha aw la. Wa ma fil baitil tsalis khassah bil masturah al-ba'idah falam yughnil bait awal anhu. Dia nak katakan bait yang pertama digunakan nataijal fikri. Yang kedua syumusul ma'rifah. Baik, nataij ini, perkataan nataij dalam bait yang pertama lebih umum. Natijah tu lebih umum daripada perkataan ma'rifah. Natijah ini lebih umum min antakuna ba'idatun masturah bisababi diqqatiha aw la. Lebih umum, sama ada perkara tersebut perkara yang diqqah, perkara yang sukar untuk difahami, nak direnung secara mendalam, ataupun benda yang mudah-mudah sahaja. Jadi natijah ini umum. Wa ma fil baitis salis, adapun pada bait yang ketiga, wa hatta han min sama'il kullu hijab min sami'at hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'u muhdaratiha munqasyim. Syumusul ma'rifah, ma'rifah ini adalah satu benda yang diqah, lebih akhas, benda yang masturah ba'idah, benda yang khas. Maka bait yang ketiga ini, ma'rifah ni benda yang khas, bil masturah ba'idah, satu yang tersembunyi lagi jauh, sukar untuk dicapai, nak kena menggunakan kaedah yang nak kena difikir dengan secara dalam baru boleh capai makrifah. Adapun sekadar natijah lebih umum daripada itu. Falam yughnil bait awal anhu, maka bait yang awal ini kena ada juga. Tak boleh kata bait yang awal ni tak payah ada. Begitu juga bait yang ketiga lebih akhas. Wa anis thani, dan jawapan daripada soalan yang kedua, bi anna qaddamal baitul awal hirsan ala bara'atil istihlal. Ini jawapan daripada soalan kedua. Dia kata lebih baiklah bait yang pertama tu letak bawah bait yang ketiga, ataupun bait yang ketiga tu letak gabung dengan bait yang pertama. Kata musannif tak, dia kata bi anna qaddamal bait awal hirsan ala bara'atil istihlal. Dah jelaskan tadi. Didahulukan bait pertama ni kerana hendak bersungguh-sungguh untuk menunjukkan bara'atul istihlal. Untuk tujuan bara'atul istihlal, nak menunjukkan permulaan yang cantik dalam penulisan. Falam yata'atta ja'alahu bijambil bait thalith. Kalau letaklah bait yang terawal ni pada bait yang ketiga, bersebelahan dengan bait yang ketiga, sama ada sebelum ataupun selepas bait yang ketiga, bait yang kedua tu jadi bait yang pertama, maka tidak jadilah bara'atul istihlal ni. Wattarra ila ta'khiri thalith, dan perlu pula kepada mentakhirkan bait yang ketiga, likaunihi ghayatun lima qablahu, kerana bait yang ketiga ini merupakan ghayah. Dia terangkan jadi ghayah itu tujuan lima qablahu, daripada bagi apa yang sebelumnya. Falam yata'atta ja'alahu bijambil baitul awal, maka tidak sesuailah didatangkan atau datangkan dengan menjadikan bait yang ketiga ini bersebelahan dengan bait pertama. Jadi tak jadi ghayah lah. Kalau letakkan di bait pertama, yang kedua tak bawah, dia tak jadi ghayah. Kalau bait yang pertama letak bawah pula, tak jadilah bara'atul istihlal. Itulah jawapan daripada Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Cukup sekadar itu untuk siri yang pertama. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada siri seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.